Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Perdana Menteri mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada seluruh masyarakat Tionghoa di negara ini. Beliau berharap rakyat terus tekad menjadi masyarakat yang unggul dan madani. Ia selari dengan tahun naga yang membawa simbol kekuatan, karisma, kreativiti dan keyakinan. Kerajaan akan terus kuat untuk menjadikan Malaysia lebih sejahtera dan tinggi darjatnya. Jumlah kenderaan di lebuh raya utama dijangka meningkat lebih 2.4 juta sehari sempena cuti perayaan Tahun Baharu Cina. Sejak petang tadi, lebuh raya Karak KLK menghala ke Pantai Timur sesak bermula dari Tol Gombak. Perinciannya bersama Atika Mahtar. Silakan, Atika. Benar, dia lebih 2 juta kenderaan dijangka menggunakan lebuh raya utama berikutan cuti perayaan Tahun Baru Cina, cuti persekolahan dan juga cuti hujung minggu. Jika petang tadi Tol Gombak mengalami sedikit kesesakan, namun malam hari ini ia mengalami kelancaran di kedua-dua arah. Kesemua lorong itu juga berfungsi dengan baik bagi memastikan kelancaran pergerakan pengguna. Pihak ANIH dalam satu kenyataan juga turut memaklumkan lebih 20% petugas ditambah meliputi pasukan ronda LPT, kawalan serta rondaan. Bagi memastikan kelancaran lebuh raya kali ini, anda juga dinasihatkan untuk mematuhi TTA yang telah dirangka oleh ANIH dan LLM Berhad bagi memastikan kelancaran perjalanan anda. Nikmatilah juga tol yang diberikan secara percuma selama 2 hari bermula tengah malam tadi bagi perjalanan anda. Anda juga boleh merujuk laman sasawang LLM dan juga aplikasi X bagi memastikan info-info semasa bagi pergerakan semasa lebuh raya. Kenderaan jalan licin serta disebabkan hujan di petang hari tadi, jadi pandu secara berhati-hati. Kita kembali kepada dia di Angka 10. Silakan dia. Baik, terima kasih Atika. Kementerian Kerja Raya KKR akan pastikan projek lebuh raya Pen Borneo LPB Sarawak siap sepenuhnya tahun ini. Menurut menterinya, status kemajuan projek kini telah mencapai 98.91%. Untuk LPB Sabah Fasa 1A pula, ia telah 87% siap, sementara lebuh raya pesisiran pantai barat WCE yang menghubungkan Banting dan Taiping akan dibuka sepenuhnya Mac ini. Dalam pada itu, KKR akan laksanakan 233 projek tahun ini. Ia melibatkan 38 projek baharu, 181 projek sambungan dan 14 projek penyelenggaraan. Peruntukan penyelenggaraan yang diluluskan dalam Belanjawan 2024 ialah RM2.8 bilion. 4 faktor utama dikesan sebagai punca keciciran murid. Timbalan Perdana Menteri berkata, murid tidak berminat ke sekolah, mempunyai masalah kewangan, masalah keluarga dan kemiskinan. Justru cadangan penambahbaikan telah dikenal pasti bagi membendung masalah tersebut. Produk penyedut hidung atau energy stick bukan keluaran berdaftar. Ia hasil siasatan awal KKM. Ketua Pengarah Kesihatan berkata pemantauan serta tindakan penguatkuasaan akan dilaksana terhadap mereka yang menjual produk berkenaan secara dalam talian disyaki tidak berdaftar. Iklan-iklan produk tersebut juga akan diturunkan. 600,000 daripada 1.5 juta penyawat awam seluruh negara selesai kemaskini maklumat peribadi dalam sistem pengkalan data utama padu. Ketua Perangkawan berkata penyawat awam di Terengganu merekodkan jumlah tertinggi. Bagaimanapun, sektor kesihatan berdepan kekangan untuk kemaskini maklumat padu. Susulan itu, Jabatan Perangkaan membuka kaunter di premis-premis kesihatan untuk melancarkan proses berkenaan. Beberapa jawatan kuasa ditubuh untuk pantau pelaksanaan kesemua 62 program yang dibentuk bagi Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Timbalan Perdana Menteri berkata penubuhannya tidak hanya menjurus kepada pencapaian matlamat dan objektif program, malah memastikan penganjurannya dilaksana dengan penuh etika, beramanah dan bertanggungjawab. Cadangan pembesaran lapangan terbang Sultan Azlan Shah belum dimuktamad. Menteri Pengangkutan berkata ketika ini MAHB menaik taraf lapangan terbang itu dengan optimumkan ruang sedia ada. Penambahbaikan tersebut membabitkan kos RM8 juta yang ditanggung sepenuhnya oleh MAHB.
Finas perlu teliti dan kaji penambahbaikan skim wajib tayang. Ia bagi meningkatkan kualiti penerbitan filem tempatan. Menteri Komunikasi berkata terdapat sedikit masalah dengan skim sedia ada. Ia menyebabkan sesetengah pihak ambil kesempatan siapkan filem sekadar cukup syarat. Antara yang perlu diberi perhatian ialah proses pembikinan skrip dan pemasaran. Major Jeneral Profesor Dato' Dr. Muhammad Zin Bidin dilantik mengetuai Persekutuan Pengakap Malaysia ke-7. Pelantikan dibuat selepas mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong 15 Disember lalu. Istiadat penyerahan surat cara pelantikan dan penganugerahan Bintang Semangat Padi disempurnakan oleh Perdana Menteri pagi tadi. 41 lokasi hotspot dan 37 kawasan black spot dikenal pasti di Johor sepanjang UPS Selamat 21. Ketua Polis Johor berkata tumpuan akan diberi dalam aspek penugasan dan pemantauan. 1,736 pegawai dan anggota bersiap siaga untuk melancarkan operasi. Ia meliputi pencegahan jenayah pecah rumah sepanjang musim perayaan. Tiada aduan kenaikan harga barangan diterima di ibu negara. Pengarah KPDN Kuala Lumpur berkata setakat ini peniaga patuh skim harga maksimum musim perayaan sempena Tahun Baru Cina. Lebih 100 anggota dan pegawai ditugaskan setiap hari untuk lakukan pemantauan. RUU Perubahan Iklim disasar dibentang pada persidangan Parlimen tahun hadapan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam berkata, ketika ini penggubalan RUU tersebut berada di peringkat awal. Ia disusuli sesi libat urus bersama pihak berkepentingan. Beliau menyifatkan RUU itu bakal menjadi dasar yang mengikat negara dari segi komitmen terhadap perubahan iklim. Dalam pada itu, Menteri turut memaklumkan persediaan mendepani fenomena El Nino akan dibincang menerusi mesyuarat pada 22 Februari. Ia melibatkan beberapa kementerian dan agensi. Perbincangan bagi mencari kaedah terbaik meminimumkan impak fenomena tersebut. Jenazah 3 beradik yang maut dalam tragedi kepala air di Sungai Kenjur, Kampung Pos Malam selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Islam Pekan Bidur pukul 6.20 petang tadi. Kesemua mereka yang berusia 7, 4 dan 2 tahun itu dikebumikan berdekatan kubur ibu mereka, Allahyarham Azura Bani. Kira-kira 60 orang mengiringi proses pengubian tersebut termasuk bapa mereka. Seorang lelaki meninggal dunia selepas terjatuh ke dalam sungai pesisir pantai Pasar Payang, Kuala Terengganu. Mangsa menghembuskan nafas terakhir ketika dibawa ke darat oleh bomba selepas diselamatkan orang awam. Mayat diserah kepada polis untuk tindakan lanjut. Seorang pendaki wanita yang meninggal dunia di Gunung Reskit, Kuala Tahan Jerantut pada Selasa lalu berjaya dibawa keluar menggunakan helikopter JBPM pagi tadi. Penolong pengarah operasi JBPM Pahang memaklumkan mayat Zahalita Osman, 52 tahun diserah kepada polis sebelum dihantar ke Hospital Jerantut untuk tindakan lanjut. Mangsa mengalami sesak nafas sebelum meninggal dunia 7.30 pagi semasa menyertai program pendakian sejak 1 Februari lepas. Siasatan menyeluruh dilakukan termasuk motif kes pembunuhan seorang lelaki tempatan di sebuah kelab malam di Johor Bahru pada Ahad lalu. Ketua Polis Johor memaklumkan 15 individu berusia 20 hingga 40 tahun ditahan termasuk suspek utama yang diberkas di lapangan terbang antarabangsa Senai sejurus tiba dari Bangkok. 14 lagi suspek ditahan di lokasi berasingan. Mahkamah Rayuan kekalkan keputusan pembebasan Samira Muzaffar dan 2 remaja daripada pertuduhan membunuh CEO Cradle Fund Nazrin Hassan 6 tahun lepas. Panel 3 hakim sebulat suara menolak rayuan pihak pendakwaan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam. Sebelum ini, Samira dan 2 lagi remaja dibebas dan dilepaskan daripada pertuduhan membunuh. Ia selepas pihak pendakwaan gagal buktikan kes prima facie terhadap ketiga-tiga mereka. Seorang penganggur mengaku bersalah di Mahkamah Session Kota Baru atas 2 pertuduhan cubaan bunuh pada 19 Januari lalu. Mengikut pertuduhan pertama, Muhammad Nur Nashrik Nawawi, 28 tahun, didakwa melanggar seorang lelaki hingga cedera. Manakala pertuduhan kedua, dia didakwa gagal patuhi isyarat untuk berhenti yang diberi oleh seorang anggota JPJ pada masa dan lokasi sama. Mahkamah tidak benarkan tertuduh diikat jamin.
6 saksi utama bakal dipanggil bagi perbicaraan kes penipuan lesen pelaburan 3.3 juta ringgit oleh seorang perunding syarikat. Hakim Mahkamah Session Kuala Lumpur menetapkan 8 dan 9 Ogos depan sebagai tarikh mula bicara. Tertuduh didakwa menipu seorang lelaki untuk urusan mendapatkan lesen pelaburan dengan mendorong mangsa lakukan pemindahan wang ke dalam kripto e-wallet miliknya. KPDN Kelantan menempatkan 30 pegawai dan anggota penguat kuasa di 3 pintu masuk utama negara di negeri itu. Ia melibatkan ICQS Rantau Panjang, Pasir Mas, ICQS Bukit Bunga Jeli dan ICQS Pengkalan Kubur Tumpat. Usaha tersebut bagi mengekang penyelewengan barang kawalan dan bersubsidi di kawasan sempadan negara. Rizab antarabangsa BNM berjumlah $114.8 bilion Amerika pada 31 Januari lalu. Bank Pusat berkata paras rizab itu memadai untuk membiayai 5.4 bulan import barangan dan perkhidmatan serta 1 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek. Perdagangan borong dan runcit Malaysia mencecah paras tertinggi RM143.9 bilion pada Disember lalu. Ia menyumbang jumlah jualan keseluruhan tahun 2023 yang mencapai RM1.7 trilion. Jabatan Perangkaan memaklumkan peningkatan 4.8% tahun ke tahun juga didorong subsektor perdagangan runcit yang meningkat 5% kepada RM62.4 bilion. Indeks pengeluaran perindustrian IPI Malaysia dijangka berkembang 3.7% tahun ini. MIDF Research memaklumkan ia berikutan pemulihan dalam permintaan luar dan aktiviti pembuatan global. Firma penyelidikan itu juga optimis untuk melihat penstabilan dalam aktiviti pembuatan pada awal tahun ini. Kaedah memperjelas serta memperluas maklumat berkenaan industri sawit Malaysia dan Indonesia kepada global dibincangkan dengan Majlis Negara-Negara Pengeluar Minyak Sawit CPOPC. Menteri Perdagangan dan Komoditi berkata pertemuan dengan CPOPC itu antara strategi mempromosikan industri sawit Malaysia dan menjadikan minyak sawit sebagai pilihan utama masyarakat dunia. Menteri turut memaklumkan rancangan menjadikan Mesir sebagai bahagian penting untuk kembangkan ekspor minyak sawit Malaysia ke benua Afrika menerusi zon ekonomi terusan Suez. Perbincangan dengan Duta Mesir di Malaysia telah diadakan pada Isnin lalu berhubung kerjasama ekonomi dalam sektor sawit kedua-dua negara. Malaysia dan Mesir juga sedang mengkaji perkongsian untuk strategi pemasaran produk sawit dalam GLC. Perdana Menteri Israel menolak syarat Hamas untuk pemeteraian genjatan senjata. Sebaliknya bersiap sedia menggempur Rafah. Kepala negara haram itu dengan bongkak menyifatkan syarat dituntut Hamas sebagai aneh. Menerusi taklimat di siar televisyen nasional rejim, tentera Israel diarah bersiap sedia untuk operasi baharu di Rafah. Lokasi lebih sejuta rakyat Palestin sedang berlindung. Perkembangan itu mengesahkan matlamat sebenar Zionis iaitu melakukan pembunuhan beramai-ramai rakyat Palestin. Jumlah tahanan Palestin di penjara Israel mencecah 3,484 pada akhir Januari. Angka itu termasuk sekurang-kurangnya 40 kanak-kanak dan 11 wanita. Persatuan Tahanan Palestin berkata, jumlah tahanan menyaksikan peningkatan ketara sejak intifada pertama pada 1987. Israel mengeluarkan 3,400 perintah penahanan termasuk perintah baharu dan yang diperbaharui sejak 7 Oktober tahun lalu. 128 juta rakyat Pakistan yang layak keluar mengundi hari ini bagi memilih pemerintah dan anggota Dewan Rakyat yang baharu. Pilihan raya negara itu ditangguh setahun akibat bergelut dengan pergolakan politik dan ekonomi tidak stabil. Pemilihan kali ini dijangka sengit melibatkan calon Parti Pakistan Tehreek Insaf PTI dan calon Parti Liga Muslim Pakistan PMLN Nawaz Sharif yang pernah memegang jawatan Perdana Menteri sebanyak 3 kali. Di Indonesia pula, lebih 700 pelajar mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak campur tangan pada pilihan raya negara itu yang dijadual minggu hadapan. Ia susulan kemunculannya beberapa kali pada kempen calon Presiden Prabowo Subianto dan naib Presiden Gibran Rakabuming Raka dipersoal. Mahasiswa beberapa universiti tempatan juga menggesa Jokowi berkecuali dalam pilihan raya itu selepas memberi jaminan tidak akan terlibat dalam mana-mana kempen calon.
Operasi di 5 lapangan terbang Jerman terjejas teruk selepas kaki tangannya melancarkan mogok. Tindakan itu sekaligus menjejaskan lebih 100,000 penumpang. Baik, saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan.